Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Cikgu Nuhairia binti Abdullah dari SK Perempuan Metodis Kelang. Hari ini kita hendak meneroka tajuk Literasi Digital Multimedia Interaktif. Jumpa anda. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang pula. Selamat pagi. Anda sedang menonton teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan sebelum kita mulakan tu, seperti yang anda tahu, anda nampak kan seorang cikgu yang tadi yang buat pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Jom kita persilakan lagi sekali Cikgu Khairi ataupun Cikgu Nancy. Hai Cikgu, selamat pagi. Baik Cikgu, sebenarnya saya nak tanya Cikgu. Tadi ada satu video kan, Nano dan Robin. Apa kaitan video tersebut kepada apa yang kita akan teroka hari ini? Kaitan video tersebut dengan apa yang kita nak teroka hari ini. Sean tahu tak macam mana kita nak gerakkan, nak cari animasi tu? Saya tak tahulah Cikgu. Tak tahulah, kita nak belajar. Okey, baik. Okey. Dan sebelum kita belajar ataupun mulakan penerokan kita, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Di sini saya ada gel pembasmi kuat ataupun hand sanitizer. Saya akan pun pakai. Cikgu silakan Cikgu. Okey. Dan seperti yang anda nampak di rumah ya, jarak di antara saya dengan Cikgu tu kenalah jaga juga, kena lebih daripada 1 meter. Pakailah pelitup muka, kerap cuci tangan ataupun pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Baiklah Cikgu, bukan kita berdua saja kan pada hari ini, kita akan meneroka subjek ini bersama dengan kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Itulah dia muka-muka jelita daripada SK Perempuan Metodis Kelang. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Aisyah Auni binti Nasaruddin. Boleh panggil Aisyah. Terima kasih Aisyah. Dan seterusnya kita ada Boves. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Sean. Nama saya Bovesh Rialana Jacob dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kelang. Anda boleh panggil saya Bovesh. Terima kasih Bovesh. Seterusnya Harita. Selamat sejahtera kepada Cikgu. Selamat sejahtera kepada Cikgu Khairia dan Abang Sean. Nama saya Harita Sidaberem dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kelang. Anda boleh panggil saya Harita. Terima kasih Harita. Dan seterusnya kita ada Dania. Salam sejahtera. Hai Cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Dania Kumret. Saya dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kelang. Boleh panggil saya Dania. Terima kasih Dania. Seterusnya kita ada Sophie. Selamat sejahtera. Hai Cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Sophia Sufi. Boleh panggil Sufi. Terima kasih Sophie. Dan yang terakhir sekali adalah Kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu dan Abang Sean. Nama saya Kasih Alisa Amani binti Maritai. Boleh panggil saya Kasih. Kasih. Itulah dia memang kita yang ada dalam talian. Adakah anda bersedia untuk penerokan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Sekiranya sedia. Nampak mereka dah bersedia, dah senyum, dah aktif. Memang mereka teruja untuk belajar. Saya pun teruja untuk mulakan penerokan kita. Tapi apa sebenarnya yang kita akan sentuh pada hari ini? Kita hari ini kita akan sentuh tentang perisian scratch. Okey.
Bukan scratch yang ini. Oh, bukan? Bukan. Oh. Scratch yang ini lain. Ini scratch bahasa Inggeris. Yeah. Sekarang ni scratch yang kita nak sentuh adalah perisian scratch. Syah nampak tak ada gambar kucing kat depan ni? Ya, nampak. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Ahli matematik Amerika, jurutera elektrik dan kriptografer Claude Elwood Shannon turut dikenali sebagai bapa teori maklumat. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nancy untuk topik kita pada hari ini iaitu literasi digital multimedia interaktif. Tetapi sebelum kita mulakan pendedakan kita, nak bagi tahu kepada anda semua yang menonton di rumah ataupun yang ada dalam talian bahawa kita akan menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris kerana untuk memudahkan kefahaman kita, sebab memang dalam literasi digital ni memang ada banyak istilah yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan memang digunakan di merata dunia, kan cikgu? Betul. Okey, baiklah, jom kita mulakan penerokan kita. Okey. Silakan cikgu. Syah nampak tak ada kucing-kucing tadi tu? Cikgu, miau. Ya, tu nampak. Nampak kucing ni kalau nampak macam tu dia tak mengiau. Oh, ya, tak ada lah. Dia tak mengiau. Tapi kalau dalam animasi dia boleh mengiau. Sekarang ni kita tengok, ini adalah logo Scratch. Perisian yang kita akan gunakan pada hari ini. Kemudian Syah tengok sebelah sana, kucing tu. Itu adalah kita panggil Sprite. Sprite, bukan minum tu. Bukan. Yang ini Sprite adalah karakter. Karakter kepada perisian Scratch. Okey. Faham. Ya. Okey. Mula-mula cikgu nak terangkan dahulu apa kegunaan Scratch ni. Ya, cikgu. Sebenarnya Scratch ni kan dia ada banyak kegunaan. Lebih-lebih lagi macam murid-murid sekarang ni apabila hendak menghantar hasil kerja. Macam sekarang ni kita PDPR, tak boleh nak pergi ke sekolah. Semuanya melalui internet ataupun melalui telefon ataupun melalui laptop. Jadi apa yang berlaku adalah kadang-kadang cikgu memberi tugasan dan cikgu menghendakkan murid untuk menghantar tugasan tersebut dalam bentuk talian juga. Kadang-kadang murid boleh menggunakan aplikasi Scratch ni untuk dicampurkan, ditambahkan. Ditambahkan dalam apa yang sedia ada untuk menampakkan dia lebih menarik. Macam mana tu cikgu? Nanti kita akan teroka. Kita akan teroka tentang tu. Tetapi sebelum kita hendak pergi ke perisian Scratch ni, kita kena tahu dulu apakah antara muka untuk Scratch. Boleh tak kita pergi ke sini? Okey cikgu, jom. Okey. Ini adalah antara muka Scratch. Antara muka Scratch ni dia ada 7 bahagian utama. Banyak tu. Ada tapi 7 bahagian. Tak banyak sangatlah 7 tu. Nampak macam tak banyak kan? Nampak macam kosong je. Tak ada apa pun. Tapi apa yang 7 yang 7 bahagian utama tu? Okey, mula-mula murid kena dengar sebab nanti cikgu akan ada soalan cepu emas. Bukan setakat untuk murid saja. Kena ingat tadi cikgu cakap ada berapa bahagian? 7 bahagian. Murid cikgu sekarang di depan cikgu ada berapa? Cikgu ada 6. Jadi kalau matematiknya 6, 7 tolak 6 berapa? 1 cikgu. 1 lagi tu siapa yang nak tolong jawabkan? Saya lah cikgu. Pandai. Okey, baik cikgu. Boleh. Okey, dengar ya. Okey, kita tengok dekat sebahagian atas ni. Yang ada perkataan file, edit, tips, about. Itu adalah menu bar. Macam kalau pergi restoran tu ada menu untuk makanan, tapi yang ini adalah untuk perisian Scratch cikgu. Okey. Kemudian kita tengok yang ada color-color ni. Yang ada warna ni. Warna-warni. Ini kita panggil
block palette. Block palette. Okey. Silap. Block palette yang bawah. Okey. Ini block palette. Ini kita panggil apa? Block macam untuk motion semua tu. Ya. Okey. Kemudian ini kita panggil stage. Okey. Stage ni bukan untuk dia menari, bukan untuk kita menari, tapi untuk kartun tu menari. Okey. Dekat pentas digital dia lah. Pentas digital dia. Okey. Kemudian bahagian bawah ni kita panggil sebagai sprite list. Okey. Sprite list ni. Tengok kat dalam ni ada satu sprite kan? Ya. Kemudian dekat sini kita panggil script area. Script area. Script area. Nanti kita akan tahulah belajar apa dia script area ni. Okey. Kemudian yang atas ni kita tengok ada macam ada tukul lah. Ada macam gunting. Ini kita panggil toolbar. Toolbar. Okey. Toolbar. Dah boleh? Rasanya boleh cikgu. Boleh Bolehlah saya cuba. Okey, kalau boleh cikgu nak buka sampul surat. Okey cikgu, yang ni. Silakan cikgu. Sampul surat apa ni? Ini sampul surat romantik. Surat cinta cikgu. Surat cinta. Tapi cikgu nak buka dekat sini. Dekat sini. Ya. Baca kat sini. Boleh ke? Cikgu nak share. Boleh je. Boleh ya? Boleh cikgu, boleh. Okey, sekarang ni dalam tangan cikgu ada skrip. Jadi apa yang murid perlu lakukan adalah murid kena bagi tahu cikgu di manakah kedudukan skrip-skrip ini. Okey. Cikgu akan panggil nama. Kalau cikgu suruh angkat tangan, semua angkat tangan. Tak boleh. Sudah tahu lah. Okay, kita jadi cikgu akan panggil nama. Okey. Lepas tu nanti cikgu akan cabut kat sini. Nasiblah siapa dapat yang mana ya. Okey cikgu. Okey. Cikgu rasa cikgu suka siapa ya? Cikgu suka semua. Tapi cikgu suka Harita. Harita. Boleh tolong unmute. Okey, cikgu nak cabut dulu ni tiket ni. Siapalah yang dapat tiket bertuah yang nombor 1 ni. Tarang. Apa tu? Menu palette. Menu palette. Harita. Boleh bagi tahu cikgu di manakah menu palette ni? Di atas block palette. Di atas block palette. Yang warna-warni ni ke? Betul? Ya, cikgu. Adakah anda pasti? Ya, cikgu. Dia macam nak jawab tapi tak nak jawab juga. Okey, kita letak sini dulu. Kita tak tahu betul ke tak lagi lah. Belum. Lama suspense-nya cikgu. Okey. Kemudian, saya nak siapa pula ya? Sophie. Kita cabut Sophie punya. Okey. Toolbar. Sophie, di manakah toolbar ni? Cikgu kat sini. Ya. bawah. Dekat bawah. Dekat bawah ni. Boleh nampak tak Sophie? Sophie dah freeze lah. Dah beku. Alamak. Mungkin ada masalah sikit dengan dengan internet dia. Tak apa. Okey, cikgu, saya cuba bantu cikgu. Yang bawah Skype. Ya? Di manakah dia? Bawah sini ke? Di manakah kedudukan toolbar? Boleh tak nampak Sophie? Kalau tak boleh Abang Sean nak tolong jawabkan? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey. Tak apa. Saya rasa yang toolbar ni mungkin dekat atas menu palette cikgu. Atas menu palette. Okey, kat sini ya? Betul ke Sophie? Saya pun baru belajar hari ni. Rasanya macam betul lah. Saya rasa saya ikut suara hati saya lah. Ya. Pasti. Pasti. 100%. 100%. Soalan mutamak, jawapan mutamak saya. Okey. Kemudian kita nak pergi ke yang ketiga. Kasih. Di manakah anda? Okey, kasih. Menu bar.
Maksudnya Abang Sean dah dapat jawapan. Baik, senang je cikgu. Di atas. Di atas. Ni atas. Di mana tu? Apa perkataan yang awak boleh nampak dekat perkataan atas tu? Di atas tali. Di atas sini. Okey. Kita letak dulu. Okey. Okey. Saya dah tak Kita perlu simpan dah. Saya dulu. nak tahu jawapan dia. Okey. Ya, siapa ya? Aisyah. Di manakah Aisyah, cikgu? Okey. Aisyah. Ni Aisyah punya. Sprite list. Di bahagian bawah sekali. Bawah sekali. Bawah ni ada banyak bawah ni. Yang mana? Kanan. Penjuru kanan. Sini. Betul. Ni bawah Ya. kanan ni. Kanan awak ke kanan cikgu? Kanan cikgu. Kanan saya. Kanan saya sebelah sini. Ini Okey. Cikgu, saya rasa yang tu macam salah je, cikgu. Macam mana Betul tu ke? Aisyah? Aisyah nak betulkan kedudukan dia ke? Boleh buat lagi sekali? Ada talian hayat ya? Ada tanya saya lah tanya hayat dia. Okey. Kat mana tu? Di bawah stage. Di bawah stage. stage. Saya pun rasa dekat sana. Okey. Sebab kan Sprite dekat sana, mungkinlah. Mana tahu Okey, saya pula sekarang yang bagi ni- jawapan salah, alamak. Okey, cikgu. Sekarang ni yang belum siapa ya? yang Boves belum ya? lagi, Kovesh belum Boves. lagi. Bovesh. Boves. Stage. Di manakah stage? Dekat Sprite list. Dekat Sprite list. Dekat sini. Ke atas dia. Dekat mana tu? Dekat Sprite list dah dekat dah, betul dah tu. Tapi di mana? Atas dia ke bawah dia ke? Bawah. Bawah dia. Oh, dekat Sini. bawah. Kesian. Abang Cikgu, Kim. saya rasa dekat Ah. atas tu. Jelas cikgu. Yang betul, Bovesh. Okey. Okey. Dan yang terakhir ni, ada lagi dua rupanya. lagi dua. Okey. Okey. Harita. Harita dah ke belum? Harita Sudah. belum? Sudah ya? Dania. Dania yang belum. Ya. Alah ciannya dia. Okey, Dania. Dania punya yang ini. Apa tu, Cik? Ini adalah script area. Script area adalah yang tengah itu, bawah menu bar. Bawah menu bar. Ni. Dekat tepi black block palette. Dekat tepi blok palette. Okey. Okey. Kemudian yang terakhir ni, yang terakhir ni tadi. Untuk saya. Nasib Ya. baik. Dania dah bagi jawapan dia. Dekat bawah menu palette yang warna-warna biru tu, Ego. Itulah Ya. dia. Okey, kita check balik jawapan dia. Sean rasa betul tak apa yang jawapan adik-adik kita bagi? Sebab saya bagi separuh daripada jawapan tersebut. Saya rasa betul lah, Ego. Betul. Kalau saya salah, saya pun tak tahu nak buat apa, Ego. Tapi cikgu kena betul. tentukanlah sama ada betul ke tak, Ego. Ya, betul. Ini adalah jawapan yang betul. Yeay! Bagus tepuk lah. untuk diri sendiri. Nasib baik. Terima kasih anda semua. Wah, memang berijak, Ego. Kena cakap terima kasih dekat Abang Sean sebab Abang Sean dah jadi separuh daripada talian hayat. Okey, cikgu. Sekarang kita dah tahu dah lokasi ataupun bahagian-bahagian untuk ni perisian scratch kan, Ego? Okey, sekarang kita akan buat apa? Sekarang bila kita dah tahu ini adalah bahagian utama dalam scratch. Ya. Jadi sekarang ni kita nak tahu apa sebenarnya penerangan tentang antara muka ni. Okey, boleh. Kalau kita nak tahu penerangannya, kita pergi ke sebelah sana. Oh, okey. Cikgu, saya gerak ke sana, ya? Ya. Okey, di sini. Di sini cikgu nak murid-murid teroka. Jawapan memang dah ada di situ. Jawapan memang dah ada.
Kalau kita tengok ya, penerangan antaramuka, jawapan yang pertama, kawasan di mana hasil atau cara bagi sprite yang telah dibina dipaparkan dan untuk melihat hasil skrip. Kemudian yang kedua adalah lokasi menu Scratch. Yang ketiga, gabungan beberapa blok dikenali sebagai skrip. Yang keempat, mempunyai 8 menu utama dengan 8 warna mengikut kategori. Kemudian yang kelima, memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek. Kawasan di mana atur cara bagi sprite dibina dengan meletakkan blok-blok yang sesuai daripada blok palette. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyediakan capaian kepada arahan yang membolehkan interaksi dan kawalan kepada sprite dan blok. Ini adalah jawapan. Tetapi jawapannya kita nak padankan dengan yang mana satu ya? Oh, saya pun tak pasti lah cikgu, tapi mungkin boleh teka lah saya rasa. Ini kita nak kena teka. Jadi murid memang kena teroka yang ini. Yang mana macam mana tu? Ya, okey. Dekat sini kita akan minta bantuan daripada Abang Sean untuk melekatkan. Saya cikgu? Okey, terima kasih cikgu. Sebab kita kena kekalkan jarak. Betul. Okey, dalam ni pun saya pun ada surat cinta cikgu. Ya, Tapi ada. dalam ni sebenarnya adalah tempat-tempatnya ataupun macam cikgu sebutkan tadilah. Jawapan kepada penerangan yang ada di sini. Kita mulakan dulu dengan yang pertama, sprite list. Rasa-rasa Sean nak pilih yang mana satu antara 6? Okey, saya pilih... Siapa princess? Okey, Dania lah. Saya pilih Dania dulu, cikgu. Okey. Okey, Dania. Yang saya pegang sekarang adalah sprite list. Rasanya, apakah keyword untuk sprite list ni ataupun di manakah patut ia dilekatkan? Memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek. Memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek yang ini. Okey, saya lekat dulu cikgu. Lekat. Nanti kita tengok. Nanti cikgu akan cek sama ada kita berjaya letak ataupun padankan dengan betul. Okey. Yang seterusnya pula, saya nak pilih Siapa Sophie. Untuk Sophie, menu bar. Menu Bar ialah lokasi menu Scratch. Yang ini lokasi menu Scratch. Okey, tak apa, kita lekat dulu. Okey. Alamak. Okey, saya cuba ikut. Okey. Lokasi menu Scratch. Yang seterusnya Harita. Untuk Harita adalah block palette. Gabungan beberapa blok dikenali sebagai scripts. So yang di sinilah. Okey, terima kasih. Okey, nanti saya kena buka yang ni, lepas tu lekat laju-laju. Okey, yang seterusnya saya pilih Aisyah. Okey, untuk Aisyah adalah script area. Script area, kawasan di mana atur cara bagi script dibina dan meletakkan blok-blok yang sesuai daripada blok. Boleh ulang lagi sekali, kawasan di mana atur cara bagi sprite dibina dengan meletakkan blok-blok yang sesuai daripada blok palette. Okey. Okey. Sebab jawapan ada hampir sama dengan yang lagi satu. Okey, tak apa. Kita tengok. Yang seterusnya, Bovesh. Untuk anda adalah menu palette. Mempunyai 8 butang menu dengan 8 warna mengikut kategori berikut: motion, looks, sound, pen, control, sensing, operators dan variables. Dia tengok dia buku bagi teks. dah jawapan penuh, tapi yang ada kat sini, yang ini saya letak kat sini dulu. Okey, yang last kali ini saya rasa Kasim mesti tahu. Toolbar. Toolbar ialah menyediakan paparan kepada arahan yang membolehkan interaksi dan kawalan pada sprite dan blok. Okey, di sini. Dah ada lagi satu. Saya rasa yang ni untuk saya. Dekat mana saya nak letak? Nasib baik saya tahu di mana. Okey, di sini. Ya, kawasan di mana hasil atur cara bagi sprite yang telah dibina dipaparkan untuk melihat hasil scripts, iaitu stage. Okey.
Kalau tak silap saya tadi, Sean ragu-ragu kan sebab ada 2 kawasan kat situ kan? Ya cikgu. Ha. Tapi mungkin cikgu kena tengok sama ada betul ke tak cikgu. Daripada sana cikgu boleh nampak. Boleh, saya boleh nampak. Okey, stage kawasan, menu bar, plot palette, menu palette, sprite list, script area, dan yang terakhir toolbar. Betul ke? Yes. Baguslah kawan-kawan saya. Syabas kepada anda semua. Kita berjaya jawab dengan betul. Dan harap mereka yang menonton di rumah pun dapatlah meneka dengan betul. Apa kata rasanya kita dah boleh rehat kan cikgu? Apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda? Scratch adalah bahasa dan laman web pengatur caraan visual berasaskan blok yang disasarkan terutamanya kepada kanak-kanak berusia 8 hingga 16 sebagai alat pendidikan untuk pengekodan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nancy. Sebelum kita rehat tadi, kita dah belajar mengenai perisian Scratch, tapi bukan secara mendalam, tetapi kita dah belajar tentang bagaimana setiap butang tu, apakah fungsi butang ataupun lokasi tersebut. Serta cikgu, saya nak tanya, yang perisian Scratch ni nak dapat dari mana cikgu? Nak dapat daripada mana ya? Tapi sebelum kita nak tahu nak dapat daripada mana, apakah benda-benda yang kita perlu ada? Jadi kalau kita dah tahu di mana nak ambil tu, tapi kita tak ada alatannya, tak ada gadgetnya pun, orang cakap macam tak ada apa kan? Betul macam kita nak bagi tahu kita tahu berbasikal tapi tak ada basikal. Betul. Okey. Untuk perisian Scratch ni, perkara yang kita barang-barang yang kita perlu ada adalah seperti kalau tengok kat depan ni dah ada gambar kan, ada gambar komputer, ada gambar komputer riba, ada gambar handphone dan mouse. Mouse tu kalau kita guna komputer memang kena ada mouse lah. Kan? Kalau laptop tak ada mouse tak apa. Sebab dia ada macam dia ada touchpad dia. Tapi kalau telefon pun boleh. Sebab bukan semua rumah ada laptop. Betul Ibu. Jadi murid-murid kita kadang-kadang digunakan handphone je. Jadi handphone pun tak ada masalah. Di mana kita nak dapat? Siapa pengguna Android boleh dapat dekat Play Store. Okey. Play Store dia free je. Percuma tak payah nak beli dah Ibu. Free. Percuma. Alright. And then siapa yang ada laptop dan nak download, boleh download dekat capaian internet. Boleh lah. Boleh. Yang iOS boleh download daripada App Store. Semua ada. Kita perlu hanya carikan Scratch lah. Ya, type aja Scratch. SCRATCH. Okey, baik cikgu. Untuk bila kita dah dapat, mana yang ada laptop boleh terus download. Jadi kita boleh buat secara di luar talian. Kita tak memerlukan capaian internet. Tak perlu cikgu? Tak perlu. Yang pakai telefon, dia pakai capaian internet. Mana yang pakai laptop, dia biasa pakai Scratch 2.0. Mana yang pakai telefon tu, dia up sikit. Pakai telefon, pakai yang atas talian, dia Scratch 3.0 dan paparan menu dia tadi tu, antara muka dia pun berbeza sedikit. Sedikit sajalah. Berbeza sedikit tetapi ruangnya sama. Sama je lah. Sama saja. Apa yang kita belajar ni memang boleh diaplikasikan lah. Kita takkan keliru lah Ibu. Takkan. Okey, baik. Bendanya sama, cuma kedudukannya ini diletakkan ke kiri, yang itu diletakkan ke kanan. Tapi masih boleh carilah Ibu. Masih di situ. Okey. Jadi menu-menu utama dia tadi tu semua sama. Okey cikgu. Yang 7 bahagian tu. Okey. Baik. Jadi apa yang kita akan teroka sekarang ni? Sekarang ni kita nak teroka adalah yang terdapat pada menu palette. Menu palette. Okey. Menu palette. Menu palette ni adalah orang cakap apa, bahasa untuk kita nak menggerakkan kartun kita. Animasi kita. Ya. Jadi kita dah ada skrip.
Ada Sprite. Ya. Sprite yang bukan air, Sprite kucing. Ya. Jadi tadi mula-mula murid-murid tengok kan, ada video kan. Sprite ni murid-murid boleh tukar nama dia. Tak semestinya kena pakai nama Sprite. Oh. Boleh. Boleh je. Tadi saya guna nama Robin kan. Robin tu nama kucing saya. Oh. Boleh je tukar. Oh, boleh lah. Boleh tukar, tak ada masalah. Oh, kalau saya nak tukar nama Sprite kepada nama Farish, boleh lah Ego. Boleh. Farish kawan saya Ego. Kesian dia. Boleh. Tak adalah, handsome juga. Comel macam dia. Okey. Ya. Okey cikgu. Baiklah. Kita dah tahu dah yang kita boleh tukar nama Sprite dan juga kedudukan dan juga apa yang kita akan belajar mengenai menu palette ni. Menu palette tu yang macam cikgu sebutkan tadi untuk mengawal pergerakan si Sprite ni kan Ego? Ya. Okey. Sekarang ni kita akan bergerak ke bahagian paparan sini. Okey, dalam menu block palette kita ada banyak. Kita ada motion, kita ada looks, kita ada events, kita ada control, sound, sensing, pen, operators, data dan more blocks. Okey. Tapi hari ini kita tak nak sentuh semua. Okey. Kita sentuh yang kita nak guna untuk menggerakkan animasi kita je. Oh. Yang kita nak guna untuk menggerakkan animasi kita gunakan motion. Kalau motion tu dalam bahasa Melayunya apa? Pergerakan. Pergerakan. Ya. Jadi kita nak menggerakkan, jadi kita kenalah gunakan pergerakan. Okey. Dalam pergerakan ni, tengok ya, dia ada move, dia ada turn. Kemudian dia ada point. Okey. Dan dia ada go to. Baik. Dan dia ada glide. And then change. Set. Set ni dia lain sikit. Okey. Lepas tu if on edge, bounce. Ni apa dia? So rotation style. Rotation style. Set rotation style. Set rotation style. Left to right or right to left. Okey. Okey. Jadi hari ni kita pun tak nak sentuh semua ni. Okey. Nanti adik-adik kita kat rumah ni pening. Saya pun akan pening cikgu kalau banyak sangat. Ya. Jadi kita nak tengok move aja. Oh. Hari ni kita nak tengok move. Okay. Move ni sebab apa? Kita nak gerakkan animasi kita. Ya. Bila kita nak gerakkan animasi kita, jadi kita perlukan animasi kita untuk bergerak kan? Betul. Macam mana kita nak letakkan move ni? Soalan yang sangat bagus cikgu sebab saya pun tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Yeah. Okey, tadi ingat tak kita ada script area? Ya, ingat. Sekarang ni kita boleh heret. Oh, maknanya kita tekan lepas tu heretkan ke? Heret ke script area. Kita letakkan dia, campak je dia kat situ. Okey. Tak ada masalah. Boleh je lah. Mana-mana pun kita nak campak dia pun tak ada masalah. Oh, boleh. Ya. Jadi bila kita dah campakkan dia ke situ, kita dah heretkan blok ini, blok movement motion ni ke script area dan kita boleh ubah apa-apa yang ada kat sini. Maksudnya 10. Kita nampak ada perkataan 10 betul? Ya. Kalau 10 dalam animation geraknya macam ni je. Oh, dia selangkah je tu. Ya. Oh. Sebab satu blok ni melambangkan satu langkah. Okey. Walaupun dia letak 10 langkah tu, dia masih satu langkah saja. 10 ni distance. Baik. 10 tu distance. 10 tu bukan 10 langkah. Okey. Okey, 10 ni distance. Okay. Kemudian, kalau kita nak dia jauh sedikit, kita tukarlah perkataan 10 ni. Ya. Kalau 10 langkah ni, dia langkahnya macam ni. Ayu je. Kalau kita letak 20, langkahnya jauh sedikit. Kalau 30 saya tak boleh nak tunjuk. Okey. Nak saya tunjuk Ego? Boleh. Okey, macam tadi macam kalau ini satu langkah macam sikit. Ni kan? Kalau 30 macam ni lah. Ya, pandai Abang Sean. So, dekat sini move ni dia menunjukkan berapa jauh jarak animasi kita tu akan bergerak. Okey. Itu baru satu. Ya. Jadi untuk kita nak menggerakkan animasi kita tadi, skrip kita, sprite kita perlu repeat, kita perlu ulang. Maksudnya kita perlu heret benda ni banyak kali. Oh, maknanya kalau nak 10 langkah kena heret 10 kali lah cikgu? Ya. Okey. Kita heret 10 kali, jadi dia pun gerak. 1. Kita klik lagi sekali. 2. Dia gerak sikit. Ini untuk movement. Okey. Kemudian nampak tak cikgu letak kat sebelah ni? Control.
Kenapa cikgu letak kontrol kat sini? Cikgu tak letak benda lain. Cikgu tak letak looks ke, cikgu tak letak kontrol event. Cikgu letak event kat sini. Cikgu tak letak benda-benda lain. Sebab event ni dia akan memberitahu bila animasi kita ni nak bergerak. Oh, okey. Kalau tidak dia tak tahu lagi tu. Kalau kita tekan macam tu, animasi kita bergerak gitu je lah. Kita tekan lagi. Dia tak ada bergerak secara automatik. Kalau macam tadi tengok kan, kucing terbergerak, langkah demi langkah kan. Kita gunakan event. Maksudnya kat sini kita tengok kan, when green flag, klik. Apabila kita klik pada green flag, ingat tak antara muka tadi kat mana green flag ni? Saya pun di bahagian atas. Di bahagian atas satu baris dengan menu bar. Okey. Ya. Dia tak jauh daripada toolbar, tapi dia bukan dekat toolbar. Dia ada kalau 2.0 dia dekat hujung. Kalau 3.0 dia dekat tengah. Okey, cikgu. Okey. Jadi kat sini kita tengok when green flag click. Then move 10 steps. Maksudnya move distance tu 10. Maksudnya kita klik bendera ke atas tu, baru dia akan gerak. Dia akan bergerak. So dia bergerak di mana? Dia akan bergerak di stage. Pentas tadi. Dia akan bergerak di situ. Itu untuk hanya satu pergerakan. Maknanya kalau dia ada lebih pergerakan, kalau dia nak langkah balik ke apa-apa, kena buat lagi sekali, kena tambah lah. Kena tambah. Lepas kita letak sprite kita ni bergerak kan, dah sampai hujung stage, takkanlah kita nak dilanggar dinding tu kan. Tariklah balik. Dia boleh tarik balik. Boleh tarik balik. Okey. Lepas tu kan kita boleh tengok kedudukan sprite kita. Kalau murid-murid perasan kan, nampak tak set X to 0. Set X to 0 dengan set Y to 0. X tu atas, Y tu bawah. Dia paksi dia lah, paksi dia. Y, jadi kalau kita letak dia 0, dia akan turun ke bawah. And then kalau macam kita kadang-kadang kita letak sprite kita tu di dalam di dalam kita punya bahagian kita nak dekat stage tu kan. Kadang-kadang dekat tepi tu dia ada bagi tahu X dia berapa, Y dia berapa. Sebenarnya dia akan tahu lokasi sebenar ataupun lokasi di mana ia perlu gerak dan juga patah balik lah. Betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita menemukan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Dalam menu palet gerakan, terdapat 16 arahan berkaitan dengan pergerakan sprite, iaitu membabitkan gerakan garis lurus, gerakan ke destinasi yang ditetapkan dan pertukaran arah. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siwan dan juga Cikgu Nancy. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar mengenai arahan ataupun menu palette berkenaan dengan pergerakan sprite dan juga events, motion dan events. Tapi bila kita belajar ni, macam mana kita nak aplikasikan apa yang kita belajar daripada penerakan kita? Okey. Cikgu ada sediakan QR code. Yang ini? Ya, cikgu ada sediakan QR code. Jadi murid-murid yang berada di rumah boleh scan QR code tersebut. Boleh dapatkan nota tentang motion. Kemudian cikgu pun ada sediakan tugasan untuk murid-murid buat di dalam tu. Ada. Sebab dekat sini kita tak boleh nak tunjuk. Yalah kan. Jadi dekat situ cikgu ada bagi 2 uji kaji. 2 uji kaji yang mana murid boleh cuba nak gerakkan sprite masing-masing dan dia boleh pilih sprite mana pun yang dia suka, tak semestinya kucing. Boleh ya? Boleh. Dia ada banyak.
maknanya okey lah. Saya rasa ini adalah cara yang bagus supaya mermaid kita yang ada sama ada dalam talian ataupun di rumah dapat betul-betul menerokai perisian Scratch daripada rumah mereka ataupun di mana-mana mereka berada. Dan nota-nota pun boleh dapat daripada QR code yang ada di sini, dan anda boleh uji balik ataupun anda boleh ulang kaji semula apa yang anda telah menonton di program kita pada hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita berakhir, saya rasa saya nak tanya mermaid kita yang ada dalam talian, apa mereka dah belajar daripada penerangan kita, apa yang mereka mendapat daripada penerangan cikgu tadi. Mungkin cikgu boleh pilih siapa-siapa untuk memberi rumusan kita. Saya nak pilih siapa ya? London Bridge is falling down. Kasih. Okey, Kasih. Silakan Kasih. Selepas saya mempelajari tentang Scratch, saya lebih mahir akan membuat animasi seperti contoh yang cikgu telah menunjuki. Okey. Maaf, Kasih boleh ulang balik tak? Mungkin anda boleh cakap kuat sikit. Kasih memang suaranya halus. Selepas saya mempelajari tentang Scratch, saya lagi mahir akan membuat animasi seperti cikgu telah memberi contoh. Okey, saya rasa saya dengar tadi Kasih telah belajar untuk membuat animasi. Serta bagaimana untuk menggunakan Scratch. Betul ke Kasih? Okey, rasanya betul, saya nampak dia anggut. Okey, Kasih. Siapa lagi kita nak pilih? Saya rasa kita dah belajar banyak benda kan? Banyak benda. Apa kata kalau kita panggil Aisyah? Boleh. Aisyah. Silakan Aisyah. Jangan lupa untuk pasang mic ya. Aisyah, suara tak dengar Aisyah? Ya, saya. Ya. Okey, rumusan yang boleh saya buat ialah selepas mempelajari cara menggunakan Scratch, saya akan menggunakan Scratch sebagai bahan di dalam projek sekolah saya. Scratch memudahkan saya untuk menyampaikan info kepada orang lain. Pelbagai keperluan di dalam Scratch dapat saya hasilkan kartun yang boleh bergerak. Pada masa yang sama, saya boleh mereka sebuah animasi. Wow, Aisyah belajar banyak benda, bukan saja untuk melakukan ataupun menjalankan animasi ataupun menghasilkan animasi, tetapi juga untuk menggunakan animasi tersebut sebagai projek di sekolah ya. Wah, agak bagus Aisyah ni. Terima kasih Aisyah. Yang seterusnya, siapa kita nak pilih cikgu? Apa kata kalau kita pilih Harita pula? Okey, Harita, silakan. Harita dah senyum dah menunggu. Sesi perbincangan hari ini amat berfaedah bagi saya serta para pelajar lain. Dengan ini, saya dapat mengetahui tentang aplikasi Scratch dengan lebih mendalam. Okey, terima kasih Harita. Saya pun rasa okey, sebab sebelum ni saya pernah dengan Scratch. Bukan garu-garu tapi aplikasi ataupun perisian ni, tetapi apa yang kita belajar ini memang saya dapat tahu dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan kedudukan, contoh menu bar, toolbar, menu palette dan sebagainya. Terima kasih Harita. Seterusnya kita pilih lagi seorang lah cikgu. Boleh pilih lagi seorang ya. Apa kata kalau kita panggil Dania? Hai Dania. Sebelum saya belajar tentang Scratch, saya tidak tahu apa maksud coding. Sekarang saya tahu maksud coding dan cara untuk menggunakan Scratch. Scratch best. Wah, Dania, kita sama kumpulan sebab sebelum ni saya pun tak tahu. Coding saya ingatkan kena type, kena ada banyak perkataan, banyak simbol ni semua. Macam tengok dalam cerita dekat TV kan, dia akan buat coding macam tu. Tapi saya rasa dengan menggunakan Scratch ni, coding ataupun pengaturcaraan tu dapat kita belajar secara lagi mudah dan lagi senang difahami ego. Ya. Oh, okey. Saya rasa kita ada masa untuk lagi seorang pelajar ataupun murid. Okey, apa kata kita panggil Bovesh? Tak dengar Bovesh? Saya rasa Bovesh tengah cari maklumat tu, tiba-tiba dia kena jawab kan.
Kantoi. Okey, Bowesh, silakan. Boleh dengar suara saya? Boleh. Sebelum saya menggunakan Scratch, saya tidak tahu apa-apa tentang aplikasi yang menarik ini. Tetapi selepas saya menggunakan Scratch banyak kali, saya tahu banyak fungsi tentang Scratch. Scratch sangat best. Memang benar juga. Sebelum ni saya pun tak tahu ada motion, ada events, ada banyak kan cikgu. Memang banyak. Hari ni kita cuba kedua saja kan? Betul. Tapi kita masih belum dapat jawapan daripada Sophie pula yang terakhir. Silakan Sophie, apa rumusan anda pada hari ini? Sebelum saya dengar perbincangan hari ini, saya tidak tahu apa aplikasi Scratch ini. Sekarang saya tahu tentang Scratch ini dan saya akan menggunakannya untuk projek sekolah saya. Terima kasih Sophie. Dan sebelum ni pun cikgu saya tak tahu pasal Scratch. Saya pun tak tahu berkenaan dengan Sprite. Sekarang saya sudah tahulah. Bukan Sprite, bukan sini, kat sini kan. Okeylah, baik cikgu, sebelum kita berakhir, apakah pula rumusan cikgu untuk penerbangan kita hari ini cikgu? Okey, rumusan saya untuk penerbangan kita kali ini, Scratch ni sebenarnya adalah satu pengatur caraan yang mudah. Ya. Seperti yang kita tahu tadi kan, yang mula-mula dalam trivia pun dibagi tahu, khas untuk murid berumur 8 hingga 12 tahun. 16 tahun. Ya. So bila 8 hingga 16, adik-adik yang kat depan kita ni memang bawah 12 tahun. Memang sesuai untuk diorang. Ya. Siapa yang suka kartun? Saya suka. Orang dewasa, dan juga mereka yang ada dekat sekolah lah. Jadi yang kat sekolah pun suka, yang dewasa pun suka kan. Ya. Jadi kadang-kadang kita tengok kartun ni, macam mana kita nak macam mana diorang buat kartun? Kalau zaman dulu kita tengok Walt Disney, dia buat kartun tu dah dilukis-lukis kan? Lepas tu dia flip kan. Tapi sekarang ni kita ada cara yang lebih mudah dan tidak memerlukan coding yang sangat rumit. Sebab semuanya telah dipermudahkan di dalam Scratch. Jadi Scratch ni sebenarnya adalah user friendly dan boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau gunakan Scratch ni untuk menghantar hasil kerja sekolah, nampak hasil kerja sekolah tu adalah lebih cantik, lebih canggih. Maknanya kalau mereka pun, kalau contoh macam saya dah tua Ego, kalau saya nak belajar untuk mengatur cara, boleh ke Ego? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna untuk buat video muzik. Boleh juga? Boleh. Okey cikgu, nanti boleh lepas balik ni saya nak cubalah cikgu. Okey, terima kasih cikgu Nancy atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada mereka yang ada dalam talian. Kita ada Aisyah, lambai ya, Aisyah, Bowesh, Harita, Dania, Sophie dan Kasih. Terima kasih kerana bersama kita, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Pastikan anda sambung untuk menonton Didik TV KPM, sebab kita ada banyak program menarik di mana anda boleh dapatkan informasi yang sangat menarik dan juga tips-tips dan pelbagai lagi. So, pastikan anda sentiasa tonton kami, dan jangan lupa teroka setiap hari Isnin hingga hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12.30 hari, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye! KPM